pintu pagar tiket di Malaysia ini. Pintu pagar tiket di Malaysia ini. Macam pintu untuk anjing lalu. Betul macam palang untuk anjing. Disebabkan ayat itu, studio siaran langsung tiba-tiba menjadi riuh. Para pengulas tidak dapat menahan tawa dan gelak ketawa penonton turut meletus. Screen di belakang mereka memaparkan suasana pagi di KL Sentral, di mana orang ramai bergerak dengan teratur melalui pintu pagar otomatik yang terbuka dan tertutup tanpa sebarang bunyi kasar. Inilah standar kelas dunia digunakan untuk kereta api, mainan kata seorang jurutera kereta api, Perancis, yang mengangkat bahu Alice Duren. Dengan tangan yang bersilang di dada dan riak wajah yang angkuh, dia tersenyum sinis. TGV kami menggunakan pintu pagar yang jauh lebih kukuh. Benda ini budak kecil pun boleh lompat kan? Pengacara majelis menyampuk. Betul juga, kata Anda. Pintu sangkar anjing di rumah saya pun mungkin lebih teguh daripada ini. Gelak tawa penonton meletus sekali lagi. Langsung tiada kesadaran tentang keselamatan. Orang Malaysia ini terlalu percayakan orang lain agaknya. Di dalam ruang yang dipenuhi dengan ejekan dan sindiran itu, Alice mengangguk dengan puas. Baginya pintu pagar tiket adalah lambang teknologi besi keluli yang tebal, kamera pengawasan, dan mekanisme yang rumit. Ia adalah sesuatu yang perlu dilindungi melalui kewaspadaan, bukan kepercayaan. Oleh itu, dia tidak dapat menerima hakikat betapa ringkasnya pintu pagar di Malaysia. Benda ini betul-betul berkesan ke siapapun boleh lepas tanpa bayar. Mendengar kata-katanya, seorang pengulas lelaki di sebelahnya menambah. Mungkin sebab orang Malaysia saiz badannya kecil, jadi mereka tak mampu nak lompat melepasi pagar tu. Gelak tawa yang lebih besar sekali lagi bergema di seluruh studio. Selepas program itu, disiarkan hantaran yang mempersendakan pintu pagar tiket Malaysia adalah pintu anjing segera tular di media sosial. Malaysia, yang sering berbangga dengan teknologi tinggi dan kemudahan pengangkutannya, tiba-tiba menjadi bahan ketawa. Namun beberapa hari kemudian, Alice benar-benar melawat Malaysia untuk satu temu bual proyek kerjasama. Sebaik sahaja dia melangkah keluar dari lapangan terbang dan menuju ke stesen kereta api, dia mulai sadar betapa dangkalnya ejekannya. Di sebalik apa yang dinamakannya pintu anjing itu, tersimpan satu falsafah kepercayaan yang telah lama hilang di Perancis, tetapi terus dipelihara oleh Malaysia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang jurutera Perancis melalui ejekannya menyadari kekuatan sebenar yang selama ini diabaikannya. Ini juga merupakan sebuah catatan tentang kebanggaan dan falsafah bernama Malaysia yang terkandung di dalam sebuah pintu pagar kecil yang kita lalui setiap hari. Alice Duren, 35 tahun dari Jabatan Teknikal Kereta Api Prancis, bertanggung jawab ke atas reka, bentuk infrastruktur landasan. Rakan-rakannya memanggilnya wanita besi. Dia seorang yang sangat teliti, penuh semangat, dan amat yakin bahwa dialah jurutera yang menjadi tulang belakang negaranya. Lawatannya ke Malaysia kali ini adalah karena Syarikat Kereta Api Kebangsaan Perancis dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah memulakan satu proyek kerjasama untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuannya adalah untuk membandingkan sistem kedua-dua negara dan belajar antara satu sama lain. Sebuah stesen televisi Perancis turut membuat liputan dan menghasilkan sebuah program khas mengenainya. Dari situlah bermulanya kenyataan pintu anjing beliau. Namun, sejak dari awal lagi, Alice menyimpan perasaan yang bercampur baur terhadap Malaysia. Beberapa tahun lalu, syarikat kereta api tempatnya bekerja pernah mengadakan satu perkhidmatan istimewa yang menawarkan naik taraf percuma ke kelas pertama khusus untuk penumpang dari Malaysia. Ini adalah sebagai tanda penghargaan terhadap tindakan berani seorang pelancong Malaysia yang telah menyelamatkan seorang kanak-kanak dalam satu kemalangan kereta api di Perancis. Ia merupakan satu niat baik daripada syarikat. Walau bagaimanapun, laporan yang sampai ke tangan Alice selepas itu menyenaraikan pelbagai salah laku pelancong Malaysia. Laporan itu mencatatkan mereka meninggalkan sampah di tempat duduk, membuat bising di dalam gerabak, malah ada yang mengambil barang milik orang lain. Apa sudah jadi dengan orang Malaysia yang dikatakan berbudi bahasa itu? Adakah mereka sudah berubah? Dia berasa kecewa dengan Malaysia, malah perasaan itu bertukar menjadi hampir agresif. Selama ini dia mempunyai satu kebanggaan kereta api laju, kebanggaannya TGV. Dari Paris ke Lyon hanya mengambil masa 2 jam. Reka bentuk badan kereta api yang aerodinamik, perjalanan yang lancar, serta hiasan dalaman yang penuh dengan cita rasa. Perancis inilah kemuncak teknologi. Dia sentiasa berbangga akannya.
Sebagai seorang jurutera, dia amat mengagumi cita rasa Christian Lacroix yang mereka bentuk tempat duduk TGV. Teknologi mesti indah. Oleh itu dia tidak begitu bersemangat untuk lawatan kerja ke Malaysia kali ini. Apa yang boleh aku belajar dari Malaysia? Bisiknya dalam hati, sambil merenung keluar tingkap pesawat. Kerana ditemani oleh pasukan Temu Bual, dia mempamerkan senyuman yang lebih yakin daripada biasa. Dengan kebanggaan bahwa kereta api Prancis adalah standar dunia dia terbang ke Malaysia. Pada waktu itu dia masih belum tahu bahwa keyakinan yang dipegangnya akan hancur dalam masa beberapa hari sahaja. Apabila menjejakkan kaki di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA alis tergamam seketika. Lantai berkilat tiada sebutir habuk pun. Udara terasa begitu segar. Kaki tangan di Dewan Ketibaan menyambutnya dengan senyuman mesra. Selamat datang ke Malaysia. Kata-kata itu entah bagaimana menghangatkan hatinya. Papan tanda menuju ke tempat pengambilan bagasi ditandakan dalam pelbagai bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa Melayu. Tiada siapa yang berhenti melilau, tiada pergerakan yang sia-sia. Aliran manusia bergerak lancar seperti air. Kenapa boleh jadi begitu lancar, tanyanya kepada rakan sekerja di sebelahnya. Rakan sekerjanya hanya mengangkat bahu. Mungkin sengaja dibuat untuk penggambaran agaknya. Walaupun begitu, Alice mula merasakan ada sesuatu yang tidak boleh dijelaskan hanya dengan perkataan untuk penggambaran. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, dia merenung pemandangan di luar tingkap. Tiada sampah sarap di jalanan. Lampu isyarat bertukar dengan sangat tepat. Setiap kereta dan motosikal menjaga jarak dengan tenang. Pemandangan itu begitu teratur, seolah-olah sebuah jentera tetapi tidak pula terasa menekan. Pemandangan teratur itu sangat berbeza dengan kota Paris yang dikenalinya. Beberapa hari kemudian dia mendapat tahu daripada berita bahwa dalam ranking lapangan terbang paling bersih di dunia bagi tahun 2024, lapangan terbang di Malaysia sentiasa berada di kedudukan teratas. Sebagai perbandingan lapangan terbang, Charles de Gaulle di Paris tidak tersenarai. Melihat angka itu, Alice tersenyum pahit. Oh, begitu rupanya. Ini bukan kebersihan dan keramahan yang kebetulan, tetapi semangat perkhidmatan semata-mata. Ini berbeza dengan teknologi kereta api Malaysia, pujuknya pada diri sendiri. Kemudian dia menaiki kereta api menuju ke pusat bandar. Kereta api bergerak perlahan. Gegaran yang amat halus membuatnya sekali lagi merasakan satu perasaan aneh yang sukar digambarkan. Ada sesuatu yang berbeza secara dasarnya berbanding di Perancis. Apa dia? Dia masih belum tahu. Keesokan harinya, delegasi Perancis termasuk Alice melawat pejabat KTMB. Mereka disambut oleh pengurus perhubungan antara bangsa Encik Amir bin Yusuf. Beliau menunduk hormat dengan mesra dan mengucapkan, "Selamat datang," dalam bahasa Inggris. Encik Amir yang segak berkemeja adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam pertuturannya. Walaupun melalui penterjemah, keikhlasannya tetap terasa. Tipikal orang Malaysia, bisik Alice perlahan. Namun, senyuman sinisnya tidak akan bertahan lama. Apabila menuruni eskalator kelaluan di bawah stesen, kelihatan peralatan berwarna perak. Pintu-pintu pagar tiket tersusun rapi. Setiap kali penumpang mengimbas kad atau telepon bimbit, bunyi elektronik yang pantas kedengaran. Pintu pagar terbuka sekelip mata, kemudian terus tertutup. Rantaian pergerakan itu begitu tenang dan lancar, sangat mengagumkan. Encik Amir menunjuk ke arah situ dan berkata, "Ini adalah sistem tiket elektronik syarikat kami." Oh, ini rupanya, Alice mengerutkan dahi. Rakan-rakannya juga tergelak kecil. Ia sangat berbeza dengan palang besi tebal yang biasa mereka lihat di Perancis. Penghadang pintu pagar itu hanya setinggi pinggang terbuka dan tertutup dengan begitu ringan, terlalu ringkas. Budak kecil pun boleh lompat. Kalau di Perancis 3 hari dah rosak nih. Kata-kata sindiran terlontar satu demi satu. Gelak tawa bergema di laluan itu. Pasukan Temu Bual merakamkan babak ini. Pengarah televisian mengangguk puas. Ini rakaman yang bagus. Rakaman ini kemudiannya disiarkan di Perancis dan memenuhi studio dengan gelak ketawa. Pasti ramai yang lari dari membayar tiket, kata Alice dengan angkuh. Pengesan pun lambat, sesiapapun boleh menyelinap masuk. Encik Amir hanya tersenyum mesra. Sila coba laluinya. Di hadapan kamera mereka melaluinya seorang demi seorang. Pada saat itu Alice terdiam. Tiada seorang pun yang mengelak tiket. Beratus-ratus penumpang melaluinya berturut-turut tanpa tolak-menolak atau huru-hara. Bunyi, bip, imbasan tiket kedengaran, berirama. Pergerakan orang ramai seolah-olah mengikut rentak yang sama. Encik Amir menyambung dengan nada tenang. Pintu pagar tiket ini boleh mengendalikan 70 orang seminit. Mereka bentuknya bukan untuk menghalang,
tetapi untuk melancarkan aliran pengguna, bukan untuk menghalang Alice berbisik dalam hati. Pintu pagar tiket di Prancis dicipta berdasarkan syak wasangka. Pintu pagar tiket di Malaysia pula direka berdasarkan kepercayaan. Hanya di hadapan sebuah pintu pagar, perbezaan dua budaya begitu ketara. Sambil merenung belakang orang ramai yang lalu lalang, Alice teringat akan pemandangan di stesen negaranya sendiri. Orang yang memotong barisan orang, yang menolak pintu pagar dengan kasar serta jeritan pengawal keselamatan. Dia selama ini menganggap semua itu sebagai perkara biasa. Dan perkara biasa itu kini sedang diejek secara senyap. Di stesen yang sudah hilang bunyi gelak tawa itu, yang tinggal hanyalah bunyi elektronik yang pantas. Selepas melalui pintu pagar tiket, apa yang terbentang di hadapan mata bukanlah stesen kereta api yang biasa dilihatnya. Alice terdiam 1000 bahasa. Tempat itu sunyi seperti permukaan air. Walaupun waktu puncak pagi, sepatutnya ada beratus-ratus penumpang berbaris di platform, tetapi tiada bunyi tolak-menolak atau jeritan. Pekerja pejabat yang berpakaian sut pelajar dan pelancong semuanya berbaris seolah-olah ia adalah perkara yang lumrah. Mereka menunggu giliran dengan senyap di tanda garisan kecil yang ditampal di atas lantai. Tiada siapa yang merosakkan barisan. Sebaik sahaja ada ruang kosong, seseorang akan melangkah ke hadapan secara semula jadi untuk mengisinya. Tiada kata-kata atau arahan, tetapi secara keseluruhannya mereka bergerak seolah-olah mempunyai satu nafas yang sama. Kenapa tiada siapa yang memarahi mereka? Alice berasa keliru. Encik Amir di sebelahnya tersenyum dan berkata, di Malaysia beratur bukan sahaja dianggap sebagai satu peraturan. Konsep budi bahasa saling memberi laluan dan hormat menghormati. Lebih sebati dengan kami. Konsep ini sudah berakar umbi. Dan akhirnya inilah yang membentuk ketentraman. Kata-kata itu membuatkan Alice terkesima. Ketentraman dicipta oleh arahan. Itulah yang dipercayainya selama ini. Namun pemandangan di hadapannya dibina atas dasar kepercayaan, bukan arahan. Dia mulai sadar bahwa di sini nilai untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tanpa diawasi, tumbuh secara semula jadi. Kereta api tiba, pintu terbuka. Orang ramai serentak berundur, selangkah mengamalkan prinsip turun dahulu baru naik. Mereka menunggu dengan senyap, sehingga semua penumpang yang turun telah keluar. Tiada seorang pun yang bergerak. Dalam kesunyian itu hanya kedengaran bunyi geseran logam. Tidak lama kemudian barisan mula bergerak. Semua orang masuk ke dalam gerabak dengan tenang. Tiada yang tergesa-gesa, tiada yang merungut. Dia teringat akan budaya bertengkar dan berebut-rebut di platform yang sering dilihatnya di Perancis. Dia pernah merasakan bahwa pemandangan seperti itu penuh dengan semangat kemanusiaan, tetapi kini dia berasa malu dengan pemikiran itu. Saya rasa saya akhirnya faham kenapa pintu pagar kecil itu tidak rosak, bisik Alice. Yang menggerakkan kereta api di Malaysia bukanlah peraturan, tetapi kepercayaan. Bukan pengawasan, tetapi disiplin diri. Bukan mesin, tetapi hati manusia. Tidak lama kemudian, kereta api bergerak selancar aliran air. Alice menahan nafas sambil melihat jam tangannya. Jarum jam dan minitnya tepat sepadan dengan waktu berlepas. Penundaan semasa adalah sifar, kata Encik Amir dengan tenang. Dalam kata-kata itu tiada sedikit pun nada bangga. Hanya satu penegasan yang mesra, satu kenyataan tenang tentang usaha harian. Alice mengeluh perlahan dan mengukir senyuman. Ia bukan senyuman sinis atau menghina, tetapi senyuman semula jadi apabila hati tersentuh. Saya terkejut. Ini kali pertama saya mengalami perlepasan yang begitu tenang. Rasanya seolah-olah masa itu sendiri mendekati manusia dengan lembut. Encik Amir mengecilkan matanya. Ya, kereta api di Malaysia mengukir masa dengan nafas manusia, bukan mengukurnya dengan jentera. Yang bergerak adalah jentera, tetapi yang merasainya adalah manusia. Kata-kata itu tersemat mendalam di hatinya. Mengukir masa dengan nafas manusia. Di dalam benaknya makna perkataan, ketepatan mula berubah secara diam-diam. Seterusnya, Alice beralih dari platform kereta api biasa ke platform ETS, perkhidmatan tren elektrik. Walaupun dalam sistem stesen yang sama, kepadatan udara terasa berbeza. Itu adalah perasaan yang tidak pernah dialaminya. Apabila menjejakkan kaki ke platform ETS, Alice menahan nafas. Beratus-ratus orang berbaris, tetapi udara terasa jernih dan lut sinar. Hanya bunyi angin dan pengumuman yang bergema. Seolah-olah masa itu sendiri turut menahan nafas. Kenapa boleh jadi begitu senyap? Alice berbisik kepada Encik Amir. Encik Amir tersenyum mesra. Di Malaysia, kesunyian bukanlah satu sekatan, tetapi satu budaya untuk tidak mengganggu masa orang lain dan menganggapnya sebagai satu niat baik. Contohnya membawa pulang sampah sendiri,
Selepas makan bekal bukan sahaja karena tidak mahu menyusahkan orang lain, tetapi juga sebagai tanda bertimbang rasa kepada orang seterusnya yang akan menggunakan tempat itu. Budaya saling menghormati seperti ini telah lama diamalkan dan diwarisi dari generasi tua kepada generasi muda. Sifat bertimbang rasa ini masih menjadi asas yang menyokong tanah ini sehingga kini, mendengar kata-kata itu, satu perasaan hangat mula tersebar di dada Alis. Saling menghormati menjadi satu budaya. Perasaan ini belum pernah ditemuinya. Di Prancis, kesunyian adalah lambang kebosanan. Tetapi di Malaysia, kesunyian terasa seperti satu kemuliaan waktu berdoa antara manusia. Memasuki gerabak ETS, dia segera memahami maksudnya. Tiada sebutir habuk pun di tempat duduk. Tingkap memantulkan cahaya dari luar dengan lembut. Penumpang di sebelahnya memasukkan tin minuman yang telah habis ke dalam bagnya tanpa sebarang bunyi. Di laluan, orang yang berselisih akan menundukkan kepala sedikit. Setiap orang menghormati kewujudan satu sama lain dihubungkan oleh satu ikatan yang tidak kelihatan. Dalam perjalanan cahaya matahari terbenam mewarnai gerabak menjadi kemerahan. Cahaya itu menyinari wajah orang ramai dengan lembut. Semua orang sedang membaca buku tidur atau merenung keluar tingkap dengan senyap. Kesunyian itu bergema di dalam hati seperti nyanyian koir. Pada ketika itu Alice faham. Kesunyian orang Malaysia bukanlah kebisuan, tetapi hampir kepada satu doa, satu perbuatan memikirkan orang lain yang telah menjadi rutin harian dan menceritakan kekuatan tempat ini. Ini berbeza dengan pendekatan Prancis yang menggunakan kaedah baharu. Wajahnya yang terpantul di tingkap tidak lagi menunjukkan perbandingan, tetapi diwarnai dengan kekaguman yang mendalam. Pengumuman di dalam kereta api berbunyi. Pada masa ini kereta api berjalan mengikut jadwal. Alice tersenyum dan bertanya, berapakah margin toleransi untuk ketepatan masa? Purata masa tunda tahunan ETS adalah kurang daripada 30 saat. Setahun kurang 30. Saat seketika dia tidak dapat memahami maksud ayat itu. 30 saat hanyalah masa untuk sekali hembusan nafas. Dan itu adalah margin kesilapan untuk sepanjang tahun. Walaupun otaknya faham, hatinya tidak dapat menerimanya. Di Perancis satu lampu isyarat sahaja boleh menyebabkan kelewatan selama sejam. Kelewatan dianggap sebahagian daripada masa. Apabila dia menyadari hal ini, satu kehangatan melonjak dari lubuk hatinya. Lokasi lawatan seterusnya ialah fasiliti latihan. Para pemandu sedang menjalankan simulasi dengan riak wajah yang serius. Walaupun kesilapan 5, saat badan boleh merasainya kedengaran suara seorang pemandu muda. Alice mengeluh kagum. Kalau di Prancis, kalau kata lewat 5 saat mereka pasti akan mogok. Tawanya bergetar seolah-olah menahan air mata. Dalam ketepatan yang dikira, dalam saat sememangnya ada peranan manusia. Pada hari terakhir, rombongan Alice melawat pusat kawalan operasi KTMB. Terdapat sebuah skrin gergasi setinggi dinding. Titik-titik cahaya yang tidak terkira banyaknya menunjukkan pergerakan kereta api berdenyut seperti degupan jantung. Para kaki tangan bertukar-tukar arahan dengan tenang melalui fon kepala. Tiada seorang pun yang meninggikan suara, tiada yang menunjukkan kegelisahan. Di dalam bilik ini, kelewatan seminit bersamaan dengan satu kemalangan, kata-kata Encik Amir membuatkan suasana menjadi tegang serta merta. Beliau juga menjelaskan tentang sistem tindak balas kecemasan semasa berlaku banjir atau tanah runtuh. Apabila pengesan mengesan gegaran kecil, sistem pintar akan segera menganalisis data dan memilih pelan brake yang selamat lebih pantas daripada manusia. Tetapi keputusan akhir senantiasa dibuat oleh manusia. Kewujudan mesin bukan untuk mengatasi manusia, tetapi untuk melindungi manusia. Sempurna, bisik Alice. Dia belum pernah melihat tempat di mana hubungan antara teknologi dan manusia begitu harmoni. Di sebalik data yang dingin berdenyut kehangatan manusia, kesempurnaan yang penuh dengan kelembutan itu menggetarkan hatinya. Dan yang paling menyentuh hatinya ialah model kereta api laju generasi akan datang yang diperkenalkan sebagai lambang masa depan. Model gergasi itu dipersembahkan dengan senyap. Juru cakapnya tersenyum sambil berkata, kelajuan sasarannya akan lebih pantas, tetapi yang paling menakjubkan ialah kesenyapannya. Sebuah video ditayangkan. Kereta api meluncur laju dengan ringan. Tiada bunyi geseran logam, hanya luncuran licin, seolah-olah membelah udara. Rasanya seperti masa depan mendekat secara senyap tanpa suara. Kata-kata ini lebih berupa satu doa daripada kekaguman dari Alice. Enci Amir berkata dengan mesra, kereta api di Malaysia bukan untuk mengejar massa, tetapi untuk memastikan orang ramai dihantar ke destinasi mereka dengan selamat dan tenang. Pada saat itu,
Sesuatu di dalam hati Alice cair. Di Prancis, kelajuan adalah kebanggaan. Tetapi di Malaysia, kesunyian adalah bukti kepercayaan. Tidak menonjol, tetapi sempurna bisiknya dalam hati. Malaysia adalah sebuah pulau yang berlari ke masa depan tanpa suara. Dia begitu yakin akannya, lalu menutup matanya dengan tenang. Malam sebelum pulang, di lobi hotel Alice menerima satu email. Pengirimnya ialah pasukan penyelidik dari stesen televisi yang bekerja sama dengannya. Subjeknya kebenaran insiden etika penumpang kelas pertama. Apabila dia membuka email itu, dia terkejut. Para penumpang yang berkelakuan tidak senonoh yang pernah membuat masalah di Perancis dahulu mereka bukanlah orang Malaysia. Hasil siasatan menunjukkan bahwa mereka yang menyamar sebagai pelancong Malaysia itu adalah pelancong dari negara lain yang menggunakan paspor palsu. Pada ketika itu, satu perasaan pedih menusuk hatinya. Bayangan orang Malaysia yang berbaris teratur di platform menunggu dengan senyap terbayang semula di matanya. Tiada pertengkaran, tiada keganasan. Realiti yang enggan dipercayainya kini berada di hadapannya. Saya silap suara lemah keluar dari mulutnya. Dia tidak menyalahkan kejahilannya, tetapi menyesali sikapnya yang memandang rendah. Itu bukan satu kegagalan, tetapi permulaan untuk belajar. Di dalam pesawat pulang, dia membuka semula komputer ribanya. Kepercayaan, kesenyapan reka bentuk berpusatkan manusia. Perkataan-perkataan yang dipelajarinya di Malaysia memenuhi screen. Idea untuk menerapkan konsep-konsep ini pada kereta api Prancis mula membara di dalam hatinya. Setelah kembali ke Prancis, Alice mengemukakan satu cadangan dalam mesyuarat jabatan teknikal. Saya ingin membina satu sistem yang berasaskan kepercayaan. Bukannya reka bentuk yang mengawal pengguna. Zaman membina pintu pagar, tiket dan stesen dengan andaian syak wasangka terhadap manusia sudah berakhir. Pada mulanya rakan-rakannya mentertawakannya, tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa bulan kemudian, di sebuah stesen baru yang dibina di sebuah bandar wilayah, reka bentuk aliran manusia berasaskan kepercayaan yang dicadangkan oleh Alice telah diterima pakai. Kamera pengawasan dikurangkan, laluan diperluaskan, dan struktur dibina untuk membuatkan pengguna secara semula jadi saling menghormati. Hasilnya, pertelingkahan berkurangan dan kecekapan operasi meningkat. Stesen menjadi lebih tenang. Saya boleh membawa anak saya ke sini dengan rasa tenang. Setiap kali mendengar suara pengguna hati, Alice berasa hangat. Pengawal keselamatan juga berkata, "Pelik betul." Selepas kamera dikurangkan orang ramai menjadi lebih mesra pula. Berdiri di platform yang telah siap sambil dihembus angin dia tersenyum. Kesunyian berpunca daripada kepercayaan. Pemandangan yang dilihatnya pagi itu di Malaysia masih bergema di dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, stesen televisi awam Prancis menyiarkan sebuah program khas tentang lawatan ke Malaysia. Tajuknya, Malaysia Negara yang Didorong oleh Kesunyian. Program itu bermula dengan perjalanan Alice dari KLIA, platform yang hampir tanpa suara orang ramai yang berbaris teratur, serta pemandangan mereka melalui pintu pagar tiket kecil itu, seolah-olah dengan satu nafas yang sama. Penonton di studio beransur-ansur senyap. Pencerita berkata, "Di dalam pintu pagar tiket kecil ini tersimpan sebuah kepercayaan yang telah lama dilupakan oleh dunia. Apabila program berakhir, para tetamu di studio bertepuk tangan serentak. Ia bukan sorakan, tetapi tepukan senyap yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam." Seorang pengulas yang pernah mentertawakan Malaysia berkata di hadapan mikrofon, sungguh ironis. Kita mentertawakan pintu pagar tiket Malaysia seperti pintu untuk anjing, tetapi yang biadab sebenarnya adalah kita sendiri. Itu bukanlah pintu pagar kecil, itu adalah pintu masuk menuju kepercayaan. Kata-kata itu membuatkan suasana di studio sekali lagi menjadi hening. Kemudian seseorang berbisik, kekuatan teknologi Malaysia terletak pada kesenyapannya. Selepas program itu disiarkan media di seluruh dunia melaporkannya. Media sosial dipenuhi dengan komen. Hanya budaya yang tidak tergesa-gesa dapat mencipta kereta api terbaik di dunia. Kepercayaan adalah jaminan keselamatan yang lebih kuat daripada pengesan. Yang menggerakkan mereka bukanlah peraturan, tetapi hati. Kesunyian tempat ini membuatkan saya menangis. Di bawah ruangan komen disertakan gambar stesen berasaskan kepercayaan yang direka oleh Alice. Cahaya matahari menyinari platform dan orang-orang yang berjalan di situ mempunyai riak wajah yang bangga dan lembut. Penceritaan akhir berkata dengan tenang, pintu pagar tiket Malaysia bukan sekedar sebuah palang. Apa yang dilihat oleh dunia ialah pelan jiwa rakyat Malaysia yang bernama kepercayaan. Screen perlahan-lahan menjadi gelap, dan akhirnya muncul tulisan putih
Kesenyapan bukanlah kekosongan. Ia adalah kepercayaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, sila langgan dan tekan butang suka untuk menyokong pulau yang menginspirasikan dunia ini. Tepukan senyap Anda akan mendorong inspirasi seterusnya. Terima kasih karena menonton sehingga akhir. Jumpa lagi di video seterusnya.